Salam sejahtera dari kumpulan E. Dalam dunia digital sekarang, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT sudah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan kita. Dari belajar, berniaga, sampai berhubung dengan orang lain, semuanya guna teknologi untuk jadi lebih mudah dan cepat. Tapi, dengan kesibukan kita mengejar kemajuan digital, ada juga bahaya besar yang makin lama dan makin serius, iaitu penyalahgunaan ICT. Masalah ini bukan sahaja melibatkan individu, tapi boleh jejaskan keselamatan negara, ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan ICT ini berlaku sebab beberapa faktor utama yang kita semua perlu tahu. Faktor pertama ialah kekurangan pengetahuan digital. Ramai orang, terutamanya warga emas dan remaja, mereka semua tak benar-benar faham macam mana guna teknologi dengan cara yang selamat. Mereka mudah percaya bila ada orang mesej atau telefon mereka dengan cerita pelik sebab mereka tak tahu apa beza maklumat betul dengan berita palsu. Faktor kedua ialah penguatkuasaan undang-undang yang masih lemah. Memang negara kita ada undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia dan Akta Jenayah Komputer, tapi dalam realiti susah mau tangkap penjenayah siber sebab identiti mereka selalunya disembunyikan dan bukti digital pula susah mau kumpul. Jadi, ramai penjenayah terlepas. Faktor ketiga ialah akses internet yang terlalu mudah. Pada zaman ini, sekarang dengan telefon dan media, semua orang boleh masuk internet dengan mudah. Kanak-kanak pun boleh tengok konten yang salah, macam-macam tanpa kawalan. Ini dapat buat mereka tertentang kepada perkara yang salah, seperti judi dalam talian, eksploitasi seksual dan bahan lucah. Faktor keempat ialah pengaruh sosial media. TikTok, Instagram dan Facebook. Ini semua sangat popular. Tapi ada orang salah guna itu semua sosial media untuk sebar fitnah, kebencian dan isu sensitif macam agama dan kaum. Tujuannya nak tarik orang untuk lihat dan buat duit dari tontonan tinggi. Tapi kesan sangat besar yang boleh merosakkan keharmonian dengan agama, kaum dan orang lain. Tapi, penyalahgunaan ICT ini bukan sekadar teori semata-mata. Ia betul-betul berlaku dalam dunia sebenar dan kesannya sangat besar bukan sahaja kepada mangsa tetapi juga kepada masyarakat. Sekarang, saya nak kongsikan beberapa kes sebenar yang pernah berlaku dan menggugat keselamatan serta ketenteraman kita semua. Kes pertama berlaku di Perak. Seorang wanita hilang hampir 50,000 disebabkan penipuan Makau pada Disember 2021. Penipu menyamar jadi pegawai bank dan kata mangsa terlibat dalam aktiviti haram. Disebabkan takut, wanita itu ikut sahaja arahan penipu dan pindahkan duit ke akaun yang kononnya selamat. Tapi sebenarnya itu akaun penipu. Bila dah sedar, semuanya dah terlambat. Kes kedua sangat menyayat hati. Ia melibatkan seorang TikToker bernama Esha Rajeshwari, seorang guru muda berumur 29 tahun. Beliau menjadi mangsa buli cyber yang berterusan. Ada yang sebarkan video deepfake dan ugutan terhadapnya. Akhirnya, tekanan mental yang dialami terlalu berat dan Esha mengambil keputusan untuk menamatkan hidupnya sendiri. Walaupun dia dah buat laporan polis yang lengkap dengan bukti, tidak akan lambat daripada pihak berkuasa menyebabkan kes ini tidak dapat diselamatkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya kesan psikologi yang dialami oleh mangsa buli cyber. Kes ketiga pula berlaku kepada seorang pegawai bank. Beliau kehilangan 104,000 juga disebabkan penipuan Makau. Kali ini, penipu menyamar menjadi pegawai bank negara dan minta mangsa kemaskini maklumat kad bank di mesin ATM. Tapi, bila dia ikut arahan itu, wang dalam akaunnya lesap tanpa dia sedar. Kes keempat pula berlaku di Sarawak. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun buat undian di Instagram dengan soalan pilih D atau L, death atau life. Maksudnya mati atau hidup. Sedihnya, 69% pengikutnya pilih mati.
Tidak lama selepas itu, remaja ini benar-benar membunuh diri. Kes ini sangat tragik dan tunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial terhadap emosi dan fikiran remaja, walaupun nampak seperti gurauan atau hiburan. Kes kelima pula berkaitan dengan kebocoran data. Pada tahun 2017, maklumat peribadi 46 juta pengguna telefon bimbit di Malaysia telah bocor dan dijual di laman gelap. Ini termasuk nombor telefon, alamat rumah dan maklumat penting yang lain. Bayangkan, data ini boleh digunakan oleh penjenayah untuk menipu, mencuri identiti dan banyak lagi jenayah lain. Ini satu ancaman besar yang kita tak boleh ambil ringan. Langkah-langkah mengatasi. Jadi macam mana kita nak tangani semua ini? Pertama, kita perlu mula dengan pendidikan dan kesedaran. Orang ramai perlu diberi ilmu tentang literasi digital, terutamanya golongan muda dan warga emas. Mereka perlu tahu macam mana nak guna teknologi dengan selamat dan cara nak kena pasti penipuan atau berita palsu. Organisasi dan syarikat juga perlu memainkan peranan. Mereka perlu menguji polisi penggunaan ICT yang bertanggungjawab dan beri latihan kepada pekerja supaya tahu tentang keselamatan data dan etika digital. Ini penting supaya semua orang pekan berhati-hati bila guna teknologi dalam urusan harian. Dalam masa yang sama, kerajaan kena berkasarkan undang-undang yang berkaitan jenayah cyber. Penguasaan mesti lebih tegas dan efisien. Kalau penjenayah cyber tahu mereka boleh dikesan dan dihukum dengan tegas dan efisien, mereka akan lebih berhati-hati untuk lakukan jenayah. Akhir sekali, kita perlukan perubatan yang menyeluruh. Kerajaan mesti pastikan syarikat teknologi beroperasi dengan lebih telus. Akses kepada internet dan teknologi juga perlu adil dan mampu milik untuk semua rakyat, bukan hanya golongan tertentu. Pada masa yang sama, keselamatan digital mesti diperkukuh di semua peringkat dan individu hinggalah ke sistem kerajaan. Penyalahgunaan teknologi, maklumat dan komunikasi telah memberi banyak kesan kepada negara dari berbagai aspek. Ekonomi, keselamatan, sosial dan imej negara di mata dunia. Sebagai contoh, pada tahun 2017, sebanyak 46 juta rakyat Malaysia data peribadi telah bocor dan dijual di maklumat dan internet gelap. Data peribadi yang telah dicuri boleh digunakan untuk penipuan dan aktiviti pengintipan sekaligus mengancam keselamatan negara. Dari segi ekonomi, rakyat Malaysia mengalami kerugian lebih 1.2 bilion ringgit Malaysia akibat jenayah dalam daya antara tahun 2020 hingga 2023. Ini bukan sahaja menyusahkan mangsa dari segi kewangan, tetapi juga menyebabkan orang ramai kurang yakin untuk berurus niaga secara digital. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi digital negara boleh tergugat. Dari perspektif sosial, kes kematian Dr. Ehsan Raja Sori akibat bulir cyber menunjukkan kesan emosi dan psikologi yang sangat serius. Masa dikenakan unggulan tersebar gambar palsu dan tekanan yang akhirnya membawa kepada bunuh diri. Ini meningkatkan beban sistem kesihatan mental negara terutamanya kepada remaja. Akhir sekali, jika isu ini tidak dikawal dengan teliti, ia boleh merosakkan imej antara bangsa negara. Pelabur asing mungkin mengangkat Malaysia sebagai negara yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk pelaburan digital. Oleh itu, kita mesti mengawal penyalahgunaan ICT supaya negara kita terus progresif, selamat dan dihormati. Kalau semua pihak mainkan peranan kerajaan, syarikat, masyarakat dan individu, kita boleh jadikan teknologi sebagai alat kemajuan yang selamat dan beretika. Tapi, kalau kita tak bertindakan sekarang, penyalahgunaan ICT akan terus menjejaskan generasi masa depan dan kemajuan negara kita dalam dunia digital ini. Sekian, terima kasih dari kumpulan ini.